Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 17 November 2021 bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita tengah hari. Penubuhan Pusat Penyelidikan Penyakit Berjangkit SIDC akan menjadi pemangkin kepada pembangunan industri bioperubatan di Sarawak. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, ia akan menjadi permulaan biohub yang mengintegrasikan hospital, pusat penyelidikan pembelajaran dan taman bio. Menurutnya, SIDC ini adalah selaras dengan inisiatif Sarawak untuk membangunkan industri bioperubatan di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. This is indeed a timely project as we need to begin to develop our own capabilities and expertise in preparation for any future outbreaks. Ladies and gentlemen, the state government is taking initiative to be in charge of its own destiny while maintaining close interaction and collaboration with our federal authorities. This is a research facility under the purview of the Sarawak Research and Development Council. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Pecah Tanah Pusat Penyelidikan Penyakit Berjangkit SIDC di Kota Samarahan pada Selasa. Ketua Menteri menambah Majlis Pecah Tanah ini juga merupakan contoh baharu komitmen Kerajaan Sarawak untuk meningkatkan keupayaan bioperubatan dan kesejahteraan rakyat Sarawak. Terdahulu, semasa berucap, Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Datuk Amar Michael Manyin Jawong memberitahu pembinaan SIDC itu dijangka beroperasi menjelang tahun 2024. Ujar beliau, pusat berkenaan akan mengumpul bakat di peringkat serantau dan antarabangsa serta menarik syarikat bioperubatan global untuk memastikan Sarawak bersedia menghadapi cabaran masa depan. The centre's goals are to improve research in infectious disease, equip Sarawak with the capability and capacity to test medication, vaccines, equipment against infectious agents, enable Sarawak to detect, diagnose and predict potential infectious disease outbreak. It will also complement and collaborate with the Ministry of Health in Kuala Lumpur in tackling infectious disease in Sarawak. Berita seterusnya, pembangunan teknologi dan digital merupakan dasar yang amat penting dalam visi Sarawak mencapai negeri termaju di Malaysia menjelang tahun 2030. Justru Menteri Muda Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh menegaskan Sarawak juga harus mempersiapkan pelajar dengan literasi digital dan teknologi bermula dari peringkat sekolah lagi bagi memastikan mereka bersedia dengan revolusi industri 4.0. Tambahnya, perkara ini juga adalah selaras dengan hasrat kerajaan negeri yang ingin menjadikan rakyat Sarawak celik digital dan teknologi bagi memastikan agenda ekonomi digital sebagai sumber pendapatan baharu dapat direalisasikan. Berucap semasa Majlis Perasmian TNT Mini Lab 2021 di Dewan Serbaguna Kampung Seberang Sarike pada Selasa, Datuk Len yang juga pengerusi tegas berkata, program tersebut membolehkan para pelajar mempamerkan bakat dan kemahiran mereka dalam bidang inovasi digital dan teknologi. Katanya ia termasuk memberi peluang kepada pakar-pakar berkongsi ilmu berkaitan teknologi dan digital bersama para pelajar, guru dan komuniti setempat secara efektif. Seterusnya melahirkan pelajar yang celik inovasi digital dan teknologi. Beliau dalam pada itu mengucapkan tahniah kepada Sekolah Kebangsaan Agama Sarike kerana telah disenaraikan dalam 11 sekolah perintis bagi projek TNT Mini Lab. Selanjutnya di Meradung, dengan 28 agensi persatuan, sekolah, gereja dan jabatan kerajaan di kawasan Dun berkenaan menerima grant khas berjumlah RM169,000 daripada kerajaan negeri.
Simbolik penyerahan telah disempurnakan oleh mantan Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing pada Isnin bertempat di Bilik Mesyuarat Majlis Daerah Meradong dan Julau MDMJ. Geran IHAS adalah untuk membantu persatuan, sekolah, gereja dan agensi jabatan kerajaan dalam penganjuran aktiviti atau program tahunan, terutamanya dalam menghadapi pandemik COVID-19. Sementara itu, Datuk Ding menyeru kepada semua ahli atau wakil agensi untuk memainkan peranan yang amat penting bagi menangani wabak COVID-19 dan sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga serta mematuhi arahan prosedur operasi standard SOP. Beliau turut berharap agar semua agensi yang terlibat akan memanfaatkan geran berkenaan untuk menaik taraf prasarana sekolah, gereja dan bangunan persatuan serta kerajaan. Di Bau, mantan Adun Tasik Biru Datuk Henry Ginep memberitahu Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela telah memainkan peranan yang penting dalam masyarakat ketika berdepan dengan pandemik COVID-19. Jelasnya anggota rela di kawasan Bau sentiasa peka terhadap keselamatan masyarakat dan bertanggungjawab menjalankan tugas tanpa diberikan arahan. Tegas beliau, rela amat penting dalam membantu anggota Polis Diraja Malaysia PDRM mengawal keselamatan seperti pelaksanaan sekatan jalan raya SJR. Sepanjang saya menjadi wakil rakyat, saya melihat anggota RERA ini betul-betul memainkan peranan yang amat penting dalam masyarakat. Terutamanya dalam masa pandemik COVID. Pihak RERA lah di mana-mana tempat memang kita nampak pihak RERA. Pihak polis boleh berkurangan, tapi RERA tak boleh berkurangan. Pernah terjadi apabila kita ada lockdown di 10, pihak PDRM tidak mencukupi disebabkan terlalu banyak lockdown di kawasan Bau. Maka dengan itu pihak RERA lah yang menjadi yang menjaga SJL di 10 untuk hari pertama dan kedua, kalau tak silap saya. Jadi itu maknanya begitu pentingnya pihak RERA dalam masyarakat. Berucap semasa Majlis Penangguhan Kursus Pengenalan Rela Siri 1 2021 di Pusat Kawalan Rela Segong Singai pada Isnin, Datuk Henry memaklumkan seramai 51 anggota rela dari daerah Bau berjaya menamatkan kursus berkenaan. Manakala di Kedup dengan mantan adunnya Martin Ben turun padang bagi melakukan lawatan ke tapak cadangan pembinaan Pusat Khidmat Bunan Mongkos pada Isnin. Projek tersebut meliputi 102 hektar keluasan tanah dengan anggaran kos berjumlah 5.8 juta ringgit untuk wang pampasan yang akan dibayar kepada pemilik tanah yang sebelum ini terlibat dengan projek tanaman kelapa sawit dan telah tamat tempoh perjanjian melalui Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak (SALKRA) di kawasan yang dicadangkan. Pembinaan pusat khidmat berkenaan juga melibatkan pembangunan bangunan kedai dan kediaman, medan selera, bangunan industri kecil, pusat penjajah, stesen minyak, klinik kesihatan, dewan masyarakat, sekolah rendah, taman asuhan kanak-kanak, pusat pengumpulan, pemprosesan dan pembungkusan produk pertanian, CPPC dan pejabat-pejabat yang berkaitan. Keperkembangan berikut. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memutuskan pemberian dos penggalak vaksin COVID-19 juga diperluaskan kepada individu yang berusia 40 tahun ke atas. Proses pemberian dos penggalak secara percuma dilaksanakan di klinik swasta, hospital swasta, klinik kesihatan, PPV awam dan secara mobil. Mereka yang layak menerima dos penggalak akan mendapat tarikh janji temu melalui MySejahtera untuk hadir di mana-mana fasiliti kesihatan yang telah ditetapkan. Manakala bagi yang layak tetapi masih belum menerima tarikh janji temu, mereka boleh menghubungi PPV awam, klinik kesihatan kerajaan atau klinik swasta untuk mendapatkan tarikh janji temu. Setakat 14 November 2021, seramai 391,491 orang telah menerima dos penggalak vaksin. Beralih ke laporan harian COVID-19.
Sarawak mencatatkan 266 kes positif baru pada Selasa melibatkan 22 daerah, menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 247,933 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti tertera. Berdasarkan laporan harian JPBN Sarawak, 253 kes baharu dalam kategori 1 dan 2, manakala 13 kes dalam kategori 3, 4 dan 5. JPBN Sarawak turut memaklumkan 4 kes kematian baru yang direkodkan dari 7 hingga 15 November 2021. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Lindungi diri dan orang lain dengan memakai pelitup muka. Kita, jaga Sarawak Indo Sarawak. Salam UKAS.